Allahu 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 Allah Allahu ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alil kiram sabin azam summa khususan Syekh Ismail Al-Minangkabau summa al-masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat سير الأقطاب والأوتاد والأبدال والأنجى والأخيار والعرفاء وسير أهل الله وللمشارق والمغارب كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفرني ولوالدي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif, adapun najis yang besar itu tiadalah ia suci dengan dibasuh dengan air sekali basuh, melainkan dengan disamah. Situ ke? Ke bawah lagi. Dua dari bawah. Adapun hadas yang besar itu situ. Okey, jauh pergi dah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, adapun hadas yang besar itu tiadalah suci dengan dibasuh melainkan dengan mandi. Melalui basuhan takkan suci, mengambil wudu pun takkan suci, mesti kena mandi. Bermula syarat sah mandi itu iaitu 3 perkara. Yang pertama, mandi itu dengan air yang suci lagi menyucikan. Yang lainnya iaitu air mutlak. Jadi mandi wajib memang kena pakai air lah, tak boleh pakai debu. Kalau air tak ada, bolehlah kita bertayamum. Jadi tayamum kerana mandi satu, tayamum kerana mengambil wuduk, mengangkat hadas kecil satu. Dua lah kena tayamum tu. Tak memadai dengan satu tayamum dapat 2 sekali. Itu dalam bab tayamum. Tapi kalau bab mandi guna air, mandi dapat sekali wuduk. Itu beza dia. Yang keduanya, syarat sah bagi mandi wajib tu atau mandi mengangkat hadas besar, jangan ada yang menegahkan air daripada sampai kepada tempat fardu. Yani jangan ada yang menegahkan air lalu kepada tempat yang fardu. Air lalu ni air yang mengalir. Contoh benda yang menegah tu minyak umpamanya, atau cat kah, menyebabkan mandi itu tak sah kerana ada kulit yang tak kena. Ataupun cat tu dekat kuku, bukan kat kulit, tapi dia menutupi kuku dia. Orang perempuan tu suka pakai yang berkala-kala kuku tu. Dia tak buang tu, ambil air sembahyang pun tak sah, mandi wajib pun tak sah. Ataupun pada rambut dia. Bagi orang yang ada rambut dia tu pun wajib kena air. Jadi kalau rambut tu disaluti oleh dye, warna, menyebabkan menegah daripada sampai air, hukumnya tak sah mandi dia. Kalau wuduk sah. Kerana
Sebab wuduk menyapu sedikit air di atas kepala, bukan atas rambut. Jadi kena kulit rambut dia dah sah dah. Sekurang-kurang kena kalau ada rambut 3 helai. Sebenarnya bukan rambut yang nak disapu tu. Menyapu sedikit air di atas kepala dia. Jadi kalau sunnah Nabi, dia habiskan kepala tu dengan sapuan air semua. Ya, letak tangan jari sini, tarik dari depan ni pergi belakang. Tarik ujung tepi ni lalu ke bawah. Satu, celup air. Jangan tak ada air, begitu dia letak. Bila berkumpul kat kopiah dia pun dah berketak baunya. Jadi hendaklah letak je kat sini. Ni anak-anak telinga tu, tarik dia satu, lalu ke bawah ni 2. Kira-kira 1 dah tu. Buat 3 kali. Jadi sekurang-kurangnya dalam mazhab Syafi'i tu kena air lap pada rambut. Jadi kurang tu macam mana? Selai pun kurang sebenarnya. Tapi nak sedap bunyi 3 helai lah kata dia. Kena air tu. Tapi tak memadai kalau kita letakkan air pada rambut yang terjuntai. Katakan ni rambut kan, sapu sini, tak sah. Sebab dia bukan atas kepala. Dia nak rambut yang tumbuh di sekitar kepala dia, termasuk belakang kepala ni. Boleh sapu ke belakang, tangan sapu depan boleh. Tapi kalau tarik rambut keluar daripada kepala, tak boleh. Jadi dalam bab mandi wajib, kalau orang itu pakai dye, memang tak sampai air, hukumnya tak sah mandian dia. Bila tak sah mandi wajib dia, tak sah solat dia. Jadi macam mana nak bagi sah? Orang perempuan pakailah inai. Inai sifat dia bukan menyaluti rambut, masuk ke dalam rambut. Tu dia tahan lama kuning itu. Ataupun yang seumpama dia, produk L'Oreal umpamanya yang bagus-bagus sikit, jadi dia akan masuk dalam rambut. Dia bukan menyaluti rambut tu. Jadi dia mesra dengan air. Dia tak menegah air daripada sampai ke rambut. Hukum dia harus pakailah produk seumpama tu. Tanya dia dulu. Tanya dia ni berwarna ni jenis salut rambut ke dia menyerap dalam rambut? Dia kata ni masuk dalam rambut, menyerap, kata dia. Boleh kan? Bukan mesti nak inai je. Tak semesti inai. Okay? Boleh. Saya suka tengok orang perempuan rambut berang, lawa. Esok rumah saya pergi apa? Pergi tu, salon tu. Salon Muslimah ada pergi. Antik rambut macam Mak Saleh. Orang perempuan boleh lah. Orang perempuan, laki-laki apa ke rupa. Ni jam budak-budak kan, rambutnya perang sikit sini, perang sini, dah macam Yajud Majud saya tengok. Kalau dia nak perang gelap, coklat ke dark ke kan, dark brown ke lawa ke, orang laki-laki dia yang tak boleh hitam. Tapi dah dia nak buat warna putih, nak macam mana? Putih kan. Jadi orang laki-laki boleh dia warnakan rambut tu, tapi selain daripada warna hitam. Orang perempuan hitam boleh, itu yang pelik tu. Agak-agak umur dah 70 kan, pergi dye kan dia, pergi apa, warnakan dia hitam, macam nak dara. Rambut dia je dah. Jadi yang laki-laki, bila harus dia pakai hitam tu waktu peperangan saja, kerana helah bagi musuh. Tadi tentera Islam tu hitam rambut, alamak semua muda lah. Tentera orang kafir takut. Jadi diharuskan juga bagi laki-laki itu pakai warna hitam. Tu dia. Ya. Bukan cat ni. Bukan cat, ya. Ya. Ni sedap ni air. Dia macam ni. Tukang cat dia akan bergelumang dengan cat. Hari-hari dah kerja dia kan. Habis macam mana keadaan dia? Hendaklah dia bersihkan juga cat-cat yang melekat tu.
semampu yang boleh. Sekira-kira tak melukakan dia punya kulit. Ya, selagi dia nampak, selagi itu dia kena bersihkan. Tinggal sikit-sikit dimaafkan sebab musyaqqah atas dia. Sama juga pomen. Segala kuku dia ni semuanya kulit masuk minyak. Ni tak minyak pomen, habis dia basuh dengan sabun semua hilang, tapi yang sikit-sikit ni tak, susah. So kira-kira korek-korek sampai darah tau. Hukumnya dimaafkan bagi pomen. Tapi tak dimaafkan bagi kita. Kita bukan pomen, tak main minyak. Itu juga kalau dia tu orang minyak, dimaafkan. Dia boleh angkat wuduk macam tu je. Macam mana? Ya, itu juga menegah daripada sampai air pada kulit. Itu juga gam 3 second. Gam 3 second tu mekat sini tak boleh buka lah. Jadi kita dah, bila kena kat kita punya kulit, kita buang pakai thinner ke minyak ke. Sekira-kira dia boleh buang lah. Kalau kita buang sampai koyak kulit tu berdarah, tidak dituntut oleh syarak sampai berdarah. Itu dikiaskan juga dengan orang yang bermasalah dengan tatu. Tatu dia masuk dalam, adakah dia perlu buang tatu tu dengan mencacatkan? Tak perlu. Biarlah tatu tu kita. Dia tak boleh buat apa, dan minta mampun lah dengan Allah Ta'ala. Kerana memudaratkan diri tak boleh. Sekarang dah ada teknologi laser, dia boleh hilanglah setakat tu je lah. Dia buang sel kulit sekali, nanti sel baru keluar, hilang. Tampal kulit tak? Dia lain tampal atau dia koyakkan kulit dia tanpa kulit orang lain. Kulit dia jugalah, tapi dia tampal tatu tu. Oh ya, dia bukan buang tatu tu, tampal. Dia potong yang kulit lama, masa kulit baru jahit kan? Tampal dia, ada kulit lain tampal dia. Tampal dia tak. Tampal saja tak memada. Maksudnya hukum syarak pun tak suruh buat macam tu. Bahkan memudaratkan diri juga hukumnya haram. Melainkan dia ada teknologi buang kulit tu yang rosak tu, ambil kulit pasal tampal. Itu harus boleh. Dia kira tidak, dia kira bukan menampal kulit atas, tapi dah jadi kulit dia lah. Kan? Ni teknologi banyak orang buat. Kulit dia accident ni habis, jadi dia ambil paha, tahu sini boleh. So tadi cat tadi dengan air, lepas tu bila katakan dah semayang kita nampak benda tu, kapu kita tak salah ke? Jika lepas semayang baru kita nampak cat tu, kita boleh tanggung lagi tu. Tanggung macam mana? Oh, mungkin tadi aku jalan terpijak. Kalau boleh sampai zon kat situ, tak payah ulang. Tapi kalau dia memang tak ada daya lah, ni aku salah, cuci tak habis, habislah. Hendaklah i'adah dia, wajib i'adah. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala lagi. Dan ketiganya daripada 3 syarat sah mandi wajib ialah menghilangkan najis pada badan dahulu daripada mandi. Jika ada najis itu pada badannya, itu syarat sah dia. Jadi kalau ada darah ke, ada najis, hendaklah dibuangkan air najis itu dulu, dibersihkan dengan air lalu, ya, dengan basuhan maksudnya, ya, tak memada dengan tisu lap, tak ada. Dia kena dengan air lalu lah. Air, orang panggil air lalu ni panggil air apa? Air mengalir. Tu. Habis. Qala musannif rahimahullah ta'ala, adapun fardu mandi itu, tadi syarat sah, yang ni rukun ataupun fardu mandi, ada 2 perkara, dan rukunnya pun itu jua. Memanglah kalau dalam bab lain daripada haji umrah, rukun dengan fardu sama. Tapi kalau bab haji dan umrah, rukun lain, fardu lain. Kena perhati sikit. Rukun tu apa benda? Rukun ialah sesuatu perkara yang masuk ke dalam ma'iyah perkara itu.
Maknanya dia sebahagian daripada benda itu yang mana kalau tak dilaksanakan nescaya tidak akan jadi sah satu ibadat. Itu rukun. Disebut dia rukun. Diri rukun tu sendiri adalah benda tu, perkara itu. Contohnya solat. Rukun solat. Rukun solat tu ialah solat. Tak buat salah satu badannya, tak sahlah solat kita. Tak apa, tak membatalkan. Masa mandi hendaklah dia hilangkan rambut dia punya minyak, ya. Ada minyak yang mesra wuduk tau. Seperti minyak zaitun. Minyak zaitun dia mesra wuduk. Dan pada zaman Nabi SAW, Nabi pada tangan dia ada bekas minyak zaitun yang dia buat cecah roti. Dia makan. Kemudian Nabi basuh saja, Nabi terus berwuduk. Dan dia angkat wuduk tu dalam keadaan masih ada minyak lagi, sahabat kata. Tapi itulah dalilnya mazhab Syafi'i, membolehkan minyak yang seumpama minyak zaitun. Jadi dikaji dia punya ciri dan sifat dia. Dia memang mesra air. Dalam dekat tangan kan, kalau kita ambil wuduk sah, dia tak menegah air. Dia tak sama dengan minyak hitam. Lain ya. Jadi ulama Malaysia, ulama Asia keluarkan fatwa kebangsaan. Minyak kelapa. Yang kita makan pakai minyak kelapa. Bila kita makan nasi sambal belado ada minyak kan? Tak ada sabun. Kita basuh air je, kemudian kita ambil wuduk. Boleh tak? Boleh. Walaupun masih kita rasa ada berminyak. Minyak ni sifat dia akan hilang walaupun tak basuh. Dia lama kelamaan dia akan mesra dengan kulit kita, dia hilang minyak tu. Jadi cara paling mudah orang tua jauh, minyak tu sapu dekat tumit kaki. Tumit ni sapulah, memang hilang minyak tu. Dia melekat kat tumit jadi cantik. Macam anak dara tumit dia. Tapi anak dara dululah, ni jam tak pecah juga. Dia lasas ke jalan. Qala musannif rahimallahu ta'ala lagi. Fardu mandi itu dua perkara dan dia juga adalah rukunnya. Pertama, rukun dia ataupun fardu mandi itu niat mengangkat hukum hadas ataupun niat mengangkat hadas besar. Itu penting. Niat dia sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Nawaitu raf'al hadas akbar. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Saja aku berniat mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ataupun kita niat sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala pun dah cukup dah. Kalau kita niat saja aku mengangkat hadas besar ataupun saja aku mandi wajib, dia memadai bagi semua jenis mandi hadas besar, termasuk mandi haid, mandi nifas. Tak payah nak asingkan niat. Tapi kalau kita niat mandi haid, angkat hadas haid tu, maka dia hanya terangkat haid saja. Kalau maknanya dia ada sebab jima, kan, tak terangkat. Faham maksudnya? Dia melakukan jima, automatically dah berjunub, maka dia ada hadas berjunub situ satu. Tapi dalam dia nak mandi, ialah malam mandi sejuk, kata kan, bangun subuh datang haid pula, la ilaha illallah, berhimpun dua hadas dekat situ. Jadi kalau seseorang tu niat mengangkat hadas besar ataupun mengangkat fardu, hadas fardu, ataupun panggil dia mandi wajib, niat dia terangkat kedua-duanya sekali, tak payah mandi dua kali. Tapi kalau dia niat mandi kerana dia mandi haid dulu kan, mandi kerana mengangkat hadas haid, tak terangkat mandi junub tadi,
puati kan. Jadi senang, satukan je niat lah. Supaya niat banyak-banyak, niat nifas, niat haid dan sebagainya. Niat wiladah pun wajib mandi juga. Sebab beranak tu. Sebab beranak wajib mandi, satu bab. Sebab suci daripada nifas wajib mandi juga, satu bab. Memadai dengan satu niat, iaitu niat mengangkat hadas besar. Kalau dia niat masing-masing punya niat, dia kena mandi 2 kali. Baik, lagi. Yang keduanya pula, mengalirkan air kepada sekalian badannya hingga kulit. Ingatkan kulat. Dia lagi kita lama, dia memang lamta je, lamtalat bunyi dia. Kalau Jawi moden, lam alif ta, baru jadi kulat. Kulat. Tapi kalau kulit, lam yata, kulit. Baik. Hingga kulit di bawah kukunya, satu, dan rambut sehelai, dan juga rambut sehelai. Maknanya jangan tinggal walaupun selai. Adapun niat mengangkat hukum hadas janabah, demikian bunyinya. Baik, habis. Dia kata di sini, satu, bawah kulit. Termasuk kulit ni yang ada di bawah kuku. Dikira benda luar, dan juga kulit yang terbelah. Kena pisau kan, maka terbuka kan. Yang dah terbuka tu dia jadi kawasan luar dah. Kalau tak cantumkan dia, kalau letak minyak gamak dia cantum, tak apa. Tapi kalau dia masih terbuka, dia wajib sampai air. Bisa tak bisa, kena sampai air. Sama juga dengan selumbar. Selumbar bila dicabut ada lubang dia, walaupun nak masuk air, boleh kena wajib masukkan air. Dikira dia telah jadi anggota luar. Yang berlubang tu, kalau dia tak cabut selumbar, tak apa. Tapi bila dia cabut selumbar, ada kelongsong lubang, wajib sampai air. Itu dia. Begitu juga orang berpenyakit cagu ke apa, sagu ke nama dia, cagu kan, yang kopek-kopek bau sedapnya. Berangai tak bukan. Cagu tu, dia di bawah cagu tu ada nanah apa semua, wajib dibasuh dulu. Ya? Tapi kalau kita telah plaster dia, pastikan sebelum plaster ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, wajib buka plaster tu dan sampaikan air. Itu kaedah kalau kita ada kulit yang terpaksa kena plaster, kena tampal, ambillah wuduk dulu. Jadi lepas ambil wuduk, mazhab Syafi'i, kita pun balut atau tampal. Nanti bila ambil wuduk, memadai lalukan dekat atas dia saja. Lalu air, isyarat ayat basah kan, ya? Baik, itu satu kaedah untuk memudahkan dia, sebagian daripada pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kaul muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalaulah anggota wuduk itulah yang luka dan dia juga adalah anggota tayamum, dia ada problem. Katakan yang luka tu kaki, bukan anggota tayamum. Bila kaki tu dibalut, dia takkan balut luka saja, dia akan balut keliling dia sekali, yakni melebihi had. Kan, melebihi had luka. Ialah baru boleh balut, baru boleh tampal. Maka wajib dia berwuduk macam biasa dan kenakan kulit dia yang mana tak ada balutan tu. Jadi bila sampai pada kaki, telah basuh mana yang boleh, hendaklah dia bertayamum, kerana menampung bahagian kulit yang dia tutup sekali tak kena air tu. Jadi lepas dia berwuduk, lepas basuh kaki, dia bertayamum. Tayamum bukan taruh kat kaki, muka dengan tangan lah, muka dan dua tangan dia. Macam mana tayamum? Senang, 2 kali tepuk. Ambil debu suci yang kita buat sendiri. Nak beli mahal ni jam. Kalau kita buat sendiri, ambil tanah liat, goreng. Jangan pakai minyak zam-zam tu semua kan. Goreng dia kering-kering tu, goreng tanah liat tu, nanti dia akan jadi debu suci.
Dia akan jadi debu yang halus, lebih halus daripada bedak lagi. Jadi angkat tu simpan. Emergency kita guna kan. Taruh dekat kertas, sikit lah, ratakan dengan tangan dulu. Dia takkan jadi mustakmal rata dengan tangan ni. Dia mustakmal lepas kita guna. Jadi kita lekapkan tangan kita, dua tangan, ketuk dulu, bagi dia jatuh sikit dengan pekatnya, jadi putih. Jadi taruh daripada atas, sekali jalan sampai bawah ni dua jari kena ada bawah. Sebab Syekh Abdul Rahman Siddiq kata dalam kitab Rukunan, kalau bawah ni tak sampai tak sah, tak sempurna basuhan muka, dia kena sampai bawah ni juga. Jadi taruh dua jarinya dekat bawah, jangan angkat-angkat, sekali jalan. Dia tak boleh angkat, jadi mustakmal. Jadi debu yang kita dah guna ni, dia mustakmal, tak boleh taruh sini, buang. Dah bersih. Tepuk kali kedua, ada dua bahagian tangan, bahagian sini kan. Ambil sini dulu, taruh, jalan. Yang ni kelepek sini, tapak tangan jangan usik, lalu ujung jari dengan ujung jari. Skill tu dia sama. Sini kan, tarik, tolak macam ni sikit. Tapak tangan tak payahlah, memang dah kena tadi. Supaya tu ada orang macam ni, ada orang dia ingat ambil wuduk lah. Tapi syarat dia mesti ada debu suci. Kalau macam mutawif, dan mana dia belajar mutawif ni, geram saya. Kalau naik kapal terbang, dekat mana ada dinding kapal terbang tu, letaklah isyarat dia debu. Tak dia, mana ada debu situ, orang tu yang hilang. Kalau dia kat bawah ada debu, kau pergi ambil dah bawah. Tak boleh, tak sah. Dia mesti ada debu suci, syarat dia. Isyarat debu tak ada. Dia kena air ke atau debu suci. Lain kalau dia tak ada air, tak ada debu suci, sembahyang sajalah macam tu, dia panggil sembahyang hormat waktu dalam mazhab Syafi'i. Kelebihan dia tak berdosa, tapi wajib qada. Itu je beza dia. Baik. Jadi dah hati-hatilah orang yang ajar umrah ni. Lagi satu pendapat yang ganjil dalam orang ajar buat umrah haji. Dia cakap, kalau kita punya rambut ni, satu helai pun tak boleh gugur, dia cakap. Ya betul. Kalau gugur kena dam. Betul, kita faham tu. Jadi kita tanya dia, kalau orang tu masalah penyakit dia, penyakit gugur, asal buka tudung mesti ada rambut gugur, macam mana? Apa cerita? Kena dam dia. Dalam bab rambut ni tak boleh tak ada maaf dia kata. Wah, suka hati dia. Habis orang penyakit gugur tu, berapa banyak ribu kambing dia nak boleh bayar. Kan? Dia yang jadi wajib kena dam tu kalau buat dengan sengaja aja. Tak sengaja tak kena dam. Mana ada orang sengaja nak tanggal rambut dia? Dia nak tanggal tudung, kan? Benda tu tertanggal dengan sebab penyakit dia. Tak kena dimaafkan. Yang tak dimaafkan, tamboi gatal sedap. Yang tu kena. Jadi ada mutawif ajar macam tu. Jadi kalau awak mandi, awak kena jangan tengok bawah dia. Macam perangai. Habis kalau tengok bawah, nampak berapa lain, awak kena iktibar pula orang lain punya. Jadi awak tak kena dam. Yang tu boleh pakai ke? Kerana apa dasarnya mandi ialah perbuatan kita sendiri. Bila kita nak lakukan dia, bila berlakulah gugur-guguran tadi, boleh. Kalau iktibar kita yang buat, kena dam. Ni senang je. Ikutlah dia punya patuah tadi. Pandang ini orang lain punya. Macam tu je. Jadi tak kena dam. Itu panggil helah. Dalam fiqh ni dia banyak helah. Sebelum dia buat projek fotosintesis di siang hari Ramadan, dia batalkan dulu. Helah tu. Hukumnya haram lah membatalkan tu, tak puasa tu. Tapi dia tak kena tak kena denda, tak kena kifarat. Habis. Kemudian
Adapun niat mengangkat hukum hadas janabah, demikian bunyinya, nawaitul ghusla li raf'il hukmi hadasil janabah an jami'il badani fardun alayya lillahi ta'ala. Panjang lah niat dia. Sahaja aku mandi kerana mengangkat hukum hadas janabah dengan sekalian badanku, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Agak-agak boleh tak? Sahaja aku mandi pun air habis gayung dah. Niat tak masuk. Yang mudah, yang fardu ni dekat situ, sahaja aku mengangkat hadas besar, lillahi ta'ala, sunat je. Ataupun sahaja aku mandi janabah, mandi junub, sahaja aku mandi junub kerana Allah Ta'ala pun boleh. Tak sebut lillahi ta'ala pun tak apa, sebab memang kita buat kerana Allah. Dia hukum dia sunat. Jadi senang je. Betul tak solat jamak punya niat? Bukan payah. Kalau kita ikut tag, kita kena niat saja aku solat fardu zuhur 2 rakaat dikasarkan, digabungkan dengan solat fardu asar jamak takdim tunai kerana Allah Ta'ala. Agak-agak berapa lama dia takbir? Allah, memang tak masuk lah. Itu yang saya tengok ke R&R tu, tengok ada seorang pakcik tu, dia pandang, saya nak angkat takbir juga sebenarnya, tapi pasal saya dengar suara dia kuat, saya sekejap lah ganggu dia. Allahu Akbar, tak jadi lagi. Dia susah nak masuk niat. Ustaz ta'arud ta'yin juga. Kena belajar, sebenarnya mudah yang niat tu. Dia yang perlu ada, aku sembahyang satu. Tak sebut sahaja pun apa. Datang sahaja pun boleh, sebab dia maksud bagi qasad. Tapi maksud qasad tu kita sendiri nak buat. So aku sembahyang, aku nak buat lah. Aku sembahyang fardu ta'arud dia, zuhur ta'yin dia. Dah zuhur memang 4 rakaat, nak buat apa nak sebut 4 dah. Tapi kalau dia nak kasar, kena datangkan kasar, atau niat 2 rakaat baru nama kasar. Itu je perlu ada ketika takbiratul ihram. Jadi kalau dia jamak takdim, pastikan sebelum dia beri salam, dalam lingkungan masa dia solat tu, mana-mana waktu dia boleh datangkan niat, aku nak buat jamak, atau aku nak gabungkan sembahyang bahasa Melayu dia. Kan senang, sebelum salam. Jadi niatnya tak mestinya ketika takbiratul ihram untuk yang jamak tu, menggabungkan sembahyang tu. Kan mudah kalau tahu cara dia kan. Tak ada susah. Habis tu solat yang kedua, lepas buat zuhur nak buat asar pula lah, pasal jamak takdim. Solat yang kedua hanya niat kasar saja. Saja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat, ataupun dikasarkan. Dah. Itu je. Tak payah niat telah menggabungkan dia dengan zuhur. Wah. Berat tu dia cara dia. Tapi kalau nak sempurna niat, kena ikut yang macam tag tu lah. Kita dia panggil muqaranah kamaliyah, ialah memasukkan niat dengan kaedah yang sempurna. Kalau dapat buat, baiklah. Tapi kalau yang keharusan syar'i itu, makna dah tahap yang wajib saja, iaitulah ada qasad ta'arud ta'yin saja, dan ta'yin nafsi. Mudah kan? Artinya sahaja aku mandi kerana mengangkat hukum hadas janabah daripada sekalian badanku, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Demikianlah niat mandi mengangkat hukum hadas haid. Demikian pula bunyi dia, nawaitul ghusla li raf'i hukmi hadasil haid an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku mandi kerana mengangkat hukum hadas haid dan sekalian badanku, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Demikianlah niat pula kerana mengangkat hukum hadas nifas pula. Bunyinya nawaitul ghusla li raf'i hukmi hadasin nifas an jami'il badani fardun alayya lillahi ta'ala. Artinya saya aku mandi kerana mengangkat hukum hadas nifas dan sekalian badanku, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Demikianlah lagi niat mandi kerana mengangkat hukum hadas wiladah, yakni beranak. Demikianlah bunyinya nawaitul ghusla li raf'i hukmi hadasil wiladah an jami'il badani fardun alayya lillahi ta'ala. Laju lah ni, senang kan?
Artinya sahaja aku mandi kerana mengangkat hukum hadas wiladah daripada sekalian badanku, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Demikian lagi pula niat mandi kerana mengangkat hukum hadas ihtilam, yakni bermimpi. Demikian bunyinya. Mimpi ni ketika usia nak balik, ya. Nawaitul ghusla li raf'i hukmil hadasil ihtilami an jami'il badani fardun alayya lillahi ta'ala. Artinya saja aku mandi kerana mengangkat hukum hadas bermimpi daripada sekalian badanku, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Atau diniatkannya nawaitul ghusla li raf'i hukmil hadasil akbari an jami'il badani fardun alayya lillahi ta'ala. Yang last kali ni meratai semua. Niat yang last ni kan cukup untuk semua tu. Artinya saja aku mandi kerana mengangkat hukum hadas yang besar daripada sekalian badanku, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Dan jika diniatkan akan niat yang demikian itu daripada sekalian hadas yang tersebut itu, nescaya memadalah mandinya itu. Tetap hendaklah dipersertakan niat pada awal menyelam. Habis. Jadi niat yang last kali tu lah kunci dia. Boleh meratai semua niat mandi yang lain, yang mandi wajib yang lain tu. Jadi senang belajar yang satu tu sudah, amalkan dia, tak ada masalah. Ni kalau orang boleh amalkan semua niat tu, tak apalah, dia hebat lah, dia niat, dia ingat semua. Memada tu maksudnya sah lah, mandi gitu. Kemudian hendaklah dimulakan niat tu awal menyelam. Awal menyelam. Menyelam ni kias pada orang yang mandi kat sungai, kan, mandi kat laut. Jadi kalau seseorang itu mandi wajib ni dekat sungai, dia kena terjun tu kepala dulu, sampai kepala ni kan. Tak mana-mana badan anggota dia, kulit sentuh je air, dah boleh niat. Kemudian ratakan je lah air kat dalam sungai tu. Settle. Gitu juga kalau orang mandi hujan, dan niat pada mula air sampai dekat kepala. Kita jalan je dah sampai dah, tapi bila kita niat, bermula daripada situlah ratakan air. Bermula menyucikan air serta berkekalan niat itu di dalam hatinya. Baik. Dia kata hendaklah dipersertakan niat pada awal menyelam atau bermula menyucurkan air serta berkekalan niat itu di dalam hatinya. Kekal macam mana? Kekal sampai habis mandi? Memang tak. Ya, ini hanya yang diperlukan pada permulaan mandi. Dan jangan memutuskan niat itu selagi mana kita belum habis basuhan. Jangan putuskan niat mandi wajib tadi. Dengan apa diputuskan? Dengan niat mandi sunat. Contohnya hari Jumaat. Hari Jumaat lah nak mandi wajib, hari Jumaat lah dia pun nak mandi sunat. Sunat hari Jumaat. Jadi dia putuskan niat, saja aku mandi, lepas dia mandi wajib tadi belum habis lagi niat dia, belum habis lagi basuhan dia. Dia niat aku mandi, saja aku mandi, mandi lain lah. Mandi sunat sebenarnya terangkat. Maksudnya di sini bukan, kalau dia niat mandi haid, niatnya khusus, tiba-tiba diputuskan niat itu dengan mandi yang lain. Contohnya mandi kerana jima. Dia ada dua, menanggung hadas dua. Ada berlaku jima, ada berlaku haid. Tapi dia niat mandi haid, belum habis lagi basuhan mandi haid tu, dia niat mandi junub. Sebab itu pengkhususan niat, tak boleh memutuskan niat. Yang bolehnya ataupun dipanggil taradud pada niat, tak boleh. Jadi yang bolehnya dia niat satu je, saja aku mengangkat adab besar, dapat semua sekali. Baik. Macam mana hal mengambil wuduk? Ambil wuduk ni waktu bila nak masukkan niat afdal? Mula
Baik, permulaan ambil masukkan niat ketika wuduk, ketika basuhan muka kan. Itulah syarat sah niat tu juga. Apabila air telah sentuh pada wajah, iaitu pada basuhan muka, barulah sah niat itu. Tetapi afdal memasukkan niat bermulanya bukan pada basuhan muka, iaitu pada kumur-kumur. Padahal kumur-kumur tu sunat tu, bukan rukun. Kerana apa? Kerana bila kita kumur-kumur, air telah sampai pada wajah. Ketika itulah afdalnya masukkan niat wudu dan kekalkan niat itu sehingga sampai kepada basuhan muka. Lepas kumur-kumur dengan hidung, haisyum, ataupun kita akan basuh muka. Okey, kekalkan niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala tu sampai pada basuhan muka. Itu seafdal-afdal memasukkan niat ketika berwuduk. Itu ada disebut dalam kitab Bujari Mi'iknat. Tapi susah nak buat tu. Mana ni? Baca cepat-cepat. Basuh sekali aja lah. Maknanya kumur-kumur tu sekali, tak dapat 3 kali. Kemudian dikekalkan niat tu sampai basuhan muka. Tapi kalau dah payah tu, pada muka je lah kita niat. Tangan tu baca bismillahirrahmanirrahim, tangan kumur-kumur, basuh air kat hidung 3 kali, barulah sampai pada muka. Masalahnya orang nak sampai basuhan muka tu, dia buat pembaziran, rupanya haram. Air buka sebesar-besarnya, buka lah halus je, air tu kecil je, tak ada iktibar pembaziran. Kalau pandang buka sebesar-besar tu, komo dah berapa lama nak dengan penyakit was-was, dia lagi bismillah je, air jatuh. Buat kerja haram, itu antara sebab tak dapat khusyuk dalam solat. Kalau air tu memang tak ada dekat kolam yang kecil tu, boleh tu? Walaupun dia masuk ke dalam kolam, Nabi SAW tetap melarang perbuatan yang lihat sebagai pembaziran. Dan Nabi pernah tegur, pernah larang sahabat ambil wuduk tepi laut ni keadaan membazir-bazirkan air. Yakni rupa pembaziran. Mentang-mentang kat tepi laut, basuh muka satu gayung. Itu dilarang juga. Walaupun sebenarnya apa bazir ni masuk balik kat laut tu. Sama. Yang dilarang tu perbuatan pembaziran tu. Membazir memang dilarang lah. Perbuatan itu juga dilarang. Rupa dia, rupa pembaziran tu adalah haram juga. Baik. Lagi. Syahdan kata Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfah dan lainnya, bermula sekian mandi yang disunatkan itu banyak. Setengah padanya mandi pada hari Jumaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Jadi walhasil kesimpulan dia, mandi fardu atas kita ni ada beberapa jenis mandi. Bagi orang perempuan lagi banyaklah. Tapi memadai dengan satu niat. Tapi seseorang itu jika dia boleh mengasingkan niat, afdal. Itu afdal. Kalau soal memadai, satu jenis niat pun dah cukup. Itulah sahaja aku mengangkat hadas besar. Dan begitu juga dikiaskan dengan masalah orang yang meninggalkan sunat ab'ad atau sunat muakkad di dalam solat. Dia tinggalkan doa qunut, tinggalkan membaca selawat Nabi di dalam doa qunut. Itu semua sunat ab'ad, atau muakkad. Itu juga dia tinggalkan dalam sembahyang itu juga tasyahud awal tak baca. Selawat Nabi di dalam tasyahud awal pun tak baca lah, dah tinggal tasyahud. Dia terus dia naik rakaat ketiga tanpa duduk membaca tasyahud awal. Jadi dia buat beberapa jenis perkara sunat yang sunat dijabarkan dengan sujud sahwi. Jadi berapa kali dia nak kena sujud sahwi?
sebenarnya memadai dengan satu sujud sawi. Sama macam mandi wajib tadi, memadai dengan satu niat tadi tu. Ya, wallahu alam. Ya. Boleh tak kita gabungkan sembahyang sunat tahajud dengan hajat dengan istikharah sekali? Oh, baik, bagus. Pada masa tu macam panjang. Tahajud lagi sunat hajat, sunat taubat, istikharah, taubat digabungkan sehari dia. Maka menurut para ulama, jumhur ulama, ia tidak memadai. Tapi ada di sana pendapat qaul dhaif yang mengatakan maksud solat tahajud itu ialah mendirikan solat sunat di tengah malam, tak kira dengan jenis sunat apa pun. Tapi pendapat ni dhaif. Yang kuatnya ialah solat tahajud ialah khusus bagi solat tahajud, sebab tu ada niat dia. Sholli sunatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Itu juga solat istikharah ada pengkhususan niat dia. Maka dia adalah solat yang jenis berasingan. Maka tidak memada, kata dia, sembahyang sunat tahajud saja dapat ke 6 fadilat yang lain tu. Tak memada. Baik. Tetapi dalam soal mengqadakkan sembahyang, dia ada sembahyang qada subuh, jadi dia buat di malam hari, dia tak buat tahajud, dia buat solat qada tadi, solat fardu subuh. Maka kata sebahagian ulama, dapat dia kelebihan qiyamul lail, menghidupkan malam. Dia dapat. Itulah beza. Kerana apa reason dia macam tu? Kerana solat fardu itu pahalanya lebih besar daripada apa saja jenis sembahyang sunat. Nak witir ke, tasbih ke, solat tahajud ke, semua besar fadilat dia, tapi tak boleh tandingi satu solat fardu. Jadi nak sibuk-sibuk habiskan sunat ke buat fardu? Ya. Bagaimana kalau kita nak qada, kita dah lama dah tinggal, ada ke kita buat sekali masa waktu tu subuh, asar, habis sekali. Okey, maksudnya kita pilih di malam hari ataupun waktu duha, qada semua jenis solat kita, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Hukumnya harus, boleh, tak ada larangan. Solat qada dia tidak ada waktu tahrim. Yang ada waktu tahrim ni solat sunat mutlak saja. Solat sunat yang tak ada qaid, tak ada waktu, tak ada sebab. Solat sunat semata-mata. Yang ni ada waktu tahrim, ada 5 tempat. Lepas subuh, matahari betul-betul atas kepala tu. Kemudian lepas asar, lepas sebelum maghrib, matahari mambang kuning, mambang mabuk minum brandy. Tempat. Yang satu lagi, entahlah, cari sendiri. Ada 5 waktu dia. Lain? Ya. Air sebotol boleh masukkan dalam spray. Kalau tak ada spray, ada susah sikit. Tapi tadahkan air, letak atas kepala, sapu, jangan angkat-angkat sampai mana molekul air tu boleh basah, boleh sampai mana. Ketiak, sampai ketiak dah habis ketiak dia. Dah macam apa, pokok bakau dah kat sini, memang habis air. Ambil lain pula, sapu kan. Kena pandai. Tapi sebaiknya pakai spray boleh. Jadi sebenarnya kalau air cuma ada banyak itu, jangan membazir air nak minum. Dah tak jumpa air, tayamum je. Itu dah sampai tahap boleh tayamum dah. Kalau air ada banyak tu saja, kalau kita guna, rugi. Bukan tak ada air, orang lain pun ada air, tapi tu air dia. Ataupun kita boleh lagi dapat air mineral lain, tapi kita tak duit nak beli. Tak ada air lah cerita dia ni, susah dapat air dah, musyaqqah bagi dia dah, harus bagi dia tayamum. Air simpan. Itulah banyak sahabat Nabi buat macam tu juga. Dalam musafir dia bawa air, tapi untuk minuman dia punya camel, kuda dengan unta. Jadi air tu dia tak gunakan untuk wudu, sebab dia takut unta dia tak ada makanan, minuman. Jadi apa dia buat? Dia tayamum walaupun ada air. Dasarnya bertayamum ni, syarat sah tayamum sebab tak ada air dan dah telah cari air, tak ada air.
Dia itu dasar dia. Tapi boleh juga tayamum sebab kulit kita tak boleh kena air. Kulit yang sakit, yang sopak dia tak boleh kena air. Maka harus dia bertayamum. Ada soalan lain? Yang spray air tu kena guna air. Air tu kena pastikan dia ada molekul. Molekul air tu, biji-biji air tu, supaya bila kita tarik dia boleh rata. Rata dan lepas tu. Sama dengan wuduk juga. Mesti ada rintik-rintik air tu. Pegang, sapu jangan kat jari tangan tu. Sapu semua. Rata lah tu. Sekali spray dah rata dah. Ini yang begini. Abang menitik-nitik kawan tu. Dekat Masjid Haram depan Kaabah lah tu. Wah, menitik-nitik. Udahlah pagat apa ni, zawajat tu tengok. Ini aduh. Dia lagi nak panggil orang tolak tu kan. Tak payah. Spray agak-agak je, rata-ratakan je. Apa susah sangat. Memang cantik lah. Lain? Tadi pasal mandi bila dah, saya pernah dengar kata kalau dalam tempoh seminggu tu darah nifas tu banyak, jadi tak perlu mandi bila dah. Ustaz? Bagus soalan ni. Baik, seseorang itu perempuan yang beranak. Perempuan bila beranak dia dinamakan dia wiladah. Jadi ada orang beranak kering, biasanya basah. Masuk basah tu ada darah. Tapi ada juga perempuan yang beranaknya kering, darah keluar setitik. Yang tu tak ada dah darah. Maka hukum dia wajib mandi. Masalahnya sekarang tadi soalan dia ialah dalam seminggu tu darah keluar lagi. Adakah dia perlu mandi wiladah tu? Sebenarnya tak perlu. Memadai dia bila dah sucinya nifas, barulah dia mandi dengan satu niat dia, iaitu mengangkat hadas besar. Dua-duanya terangkat, tak payah mandi 2 kali. Lain dengan masalah orang yang satu titik aja darah dah kering, wajib mandi, wajib solat, wajib puasa semua. Kalau dia tak mampu puasa dimaafkan, tapi wajib qada dan wajib bayar fidyah. Kalau dia nak menyusukan anak, maknanya harus dia berbuka puasa, maknanya tak puasa, tapi wajib dia qada dan bayar fidyah. Jadi kalau dia wiladah, itu dah mewajibkan mandi. Tapi dia nak mandi macam mana, darah masih keluar lagi, maka dia tak mandi ketika itu, mandi pun tak ada guna dah. Tunggulah dia habisnya darah keluar, nifas tu, barulah dia mandi dengan satu niat tadi, meratai kedua-dua jenis mandi. Wallahualam. Dia tak perlu mandi 2 kali tu, sekali je. Tapi kalau dia niat asing, barulah mandi 2 kali. Sebab dia niat berasingan. Dia niat aku mandi wiladah kerana Allah Ta'ala, kan? Okey, satu mandi. Untuk yang habis nifas tak sah, dia kena niat lain. Saja aku mengangkat hadas nifas, baru 2 kali mandi. Biarlah kan, lagi bersih badan ni 2 kali mandi. Ada soalan lain? Tak ada soalan, saya tanya soalan. Baik. Masbuk dan muafiq. Tadi Ustaz ada cerita pasal muafiq kan? Baik, masbuk dan muafiq. Saya bagi contoh. Satu orang, dia datang cepat. Bila iqamah dia pun pergi kat saf. Imam pun angkat takbir. Dia jumpa kawan sebelah lama tak jumpa. Kita kau sekarang ke mana? Sembang. Imam dah baca surah pendek pula, prolog. Imam dah baca surah, angkat takbir. Allahu Akbar. Dia pun baca bismillah, Fatihah tak sempat habis, baru 3 ayat. Imam dah rukuk. Soalan saya, tu dia. Dia ni masbuk ke muafiq? Kalau andai kata dia ni angkat takbir bersama imam tadi, confirm boleh habis Fatihah. Tapi dia tak takbir, dia sibuk sembang, menyebabkan dia tak dapat habiskan Fatihah. Baik, dia ni masbuk ke muafiq? Siapa tu masbuk angkat tangan. Kakak tu gentle.
Betul. Jadi adalah makmum yang masbuk. Kenapa? Soalan yang kedua, kenapa dia tu jadi makmum yang masbuk bukan muafiq? Sebab ya, dasarnya dia tak sempat menghabiskan bacaan Fatihah yang sederhana semasa imam masih lagi berdiri. So dia mesti kategori masbuk. Tak kira kau datang awal ke datang lambat. Sebab apa? Soalan lain lagi, boleh jawab yang ni. Okey. Satu orang dia datang lambat. Ketika tu imam sedang baca surah. Jadi dia pun angkat takbir. Imam baca surah, iaitu menempati 7 ayat suratul Fatihah. Ya, imam baca surah, dia pun takbir. Dia takbir, tapi dia tetap tak sempat habiskan Fatihah tu, sebab dia baca Fatihah dengan santainya. Jadi dia ni makmum yang masbuk ke muafiq? Dia tak sempat habis Fatihah tadi. Dia datang lambat, lepas takbir imam, dia tak sempat habis Fatihah sebab dia baca santai. Tapi surah yang imam baca tadi, kalau baca ikut imam baca, Fatihah habis. Tapi dia tetap tak habis Fatihah. Dia ni masbuk ke muafiq? Dia sebenarnya makmum muafiq sebab dia dapat kadar masa. Jadi orang yang datang lambat itu bukan orang masbuk, dan orang yang datang cepat itu bukan orang yang muafiq. Sebab berlaku masbuk dan muafiq ni mengikut ta'rifan dia. Dapat kadar masa muafiq, tak dapat kadar masa masbuk. Okeylah, tu untuk memantapkan lagi apa ustaz cakap tadi dah betul lah, supaya perempuan boleh faham. Nanti datang lambat je kata masbuk, tak. Baik, masbuk boleh berlaku dalam 4 rakaat sembahyang kita solat. Macam mana yang dikatakan masbuk pada rakaat kedua pula? Rakaat pertama tadi dia muafiq, rakaat kedua jadi masbuk, macam mana? Ada jenis orang yang suka sujud lama. Kan? Imam dah bangkit dah, dia sujud lagi. Ini memang orang yang khusyuk lah. Tak tahulah, bagi saya dia khusyuk lah kan, tak baik. Jadi dia bangun saja, imam dah baca surah. Surah imam baca pendek. Imam pun rukuk, dia tak sempat Fatihah habis. Baru setengah dah habis. Dia ni makmum yang kena habiskan Fatihah ke kena rukuk? Yes, dia makmum yang masbuk, bukan muafiq. Sibuk-sibuk habiskan Fatihah sampai imam bangkit, dia i'tidal, solat dia ni rakaat tu. Kalau dia ingat, kalau dia tak tambah, batal sembahyang dia. Nampak? Jadi masbuk tu boleh berlaku pada rakaat kedua, walaupun sedang sembahyang dengan imam pada rakaat pertama sekali dengan dia tadi. Pasal nilai yang masbuk dan muafiq. Wallahu a'lam. Dia soalan lain tak? Ya. Surah Fatihah tu selaju mana kita boleh baca? Macam kalau ada yang kita baca 2 rakaat tu boleh pendekkan, selaju mana boleh baca untuk kadar masa yang sederhana dulu kena faham. Kadar masa yang sederhana bacaan suratul Fatihah ialah bacaan tadbir. Dia ada tartil, tadbir, hadar. Jadi bacaan tadbir ia sederhana. Sederhana tu dia bukan memendekkan harakat. Yang 6 harakat juga. Ya, macam ma'arif lisukun. Kalau dia ambil 4. 4 kira sederhana lah. 4 harakat ma'arif lisukun. Tapi mak lazim musaqqal, kalimi musaqqal, dia wajib 6 harakat juga. Cuma 6 harakat punya detik tu lebih laju sedikit daripada tartil. Detik jam, saat jam tu, ini bacaan tartil. Kalau tadbir, dia laju sedikit detik tu. Kalau hadar lagi laju. Tapi harakat tidak dikurangkan. Pada hukum mat yang tertentu lah. Tapi kita ni kena buat ujian macam mana bacaan yang sederhana tu. Iaitu senang je. Tengok macam Qori Syekh Masari Al-Fasi ke Sa'ad Said Al-Ghamidi ke baca Fatihah, berapa lama masa dia ambil? Tengok, lebih kurang dia nak habiskan sampai walad dhalin tu lebih kurang dalam 25 saat kan.
So 25 saat itulah kadar masa yang sederhana untuk menghabiskan Fatihah untuk nilaian masbuk dan muafiq. Yang tu kadar dia. Bukan ikut bacaan kita. Kita kadang baca lagu, bukan ikut bacaan imam. Wallahu a'lam. Lagi ada? Saya tengok satu drama TV. Kisah dia, dia kena hukum dalam rumah. Jadi dia tak boleh keluarkan Ismail. Jadi apa dia buat ni? Dia tayamum. Tapi lembu tu dia ambil daripada atas lemari dan dia solat. Ya. Satu pertama ni macam kita cakap lupa katanya ni hanya menggunakan lembu daripada tanah. Dia bersuci ya. Itu satu orang. Kedua ni, kalau betul dalam drama ni disaksikan oleh kebanyakan orang, bagaimana perasaan dia orang tu? Ni boleh pula. Ya. Kata tak boleh. Mana? Baik, betul ya, bagus ni. Sama juga dengan filem Arwah-Yaham Tan Sri P. Ramlee, filem tentang batal wuduk tu. Kan? Tengok apa tu Cik Ramlee? Dia buat-buat tangkap binatang, kejap-kejap nak tangkap ke hidung, jatuh kat kaki, dia pijaknya. Apa tu Cik Ramlee? Kutu babi. Allah, batal lah Ismail. Orang tua tu cakap, sebenarnya tak batal. Dia bukan perkara yang membatalkan wuduk. Mungkin dia buat seloroh, buat lawak je. Jadi mana orang yang tak faham, kadang dia anggap itu ilmu. Dia salah faham kat situ. Baik, yang kedua, macam filem tadi tu juga masalah yang sama, iaitu dia guna debu. Jadi dia beranggapan isyarat saja. Ini adalah pendapat yang sama dengan Mutawif saya cakap tadi tu, iaitu fahaman ini sebenarnya dikenali sebagai fahaman kaum muda. Ya, fahaman kaum muda memadai bagi dia isyarat dia, walaupun tak ada debu, isyarat dia lah, sah dah. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, mengikut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah kita, tidak sah yang demikian tu. Jadi itu yang masalah dia di dalam kementerian yang berkaitan dengan ni. Dia tidak ada orang ahli panel yang betul-betul pakar dalam bidang menapis filem tu. Finas tu, dalam Finas tu sendiri. Ya, kemungkinan ahli yang ada dalam tu fahamannya bercampur aduk tadi. Fahaman dia tu. Maka tak heran dalam TV juga ada golongan tenaga pengajar atau orang yang ceramah dalam tu yang fikrah dia fikrah yang Wahabi, yang Mujassimah, yang Musyabbihat. Salah satu contoh Mujassimahnya, bila ada satu ustazah tu, dia kata Tuhan yang di langit. Itu fahaman sesat. Tapi ada keluar statement macam ni di dalam televisyen. Jadi itu yang masalahnya. Masalahnya dia lah bagi kita beranggapan yang tukang semak ni terlepas pandang ke, ataupun memang tak ada orang yang mahir betul dalam bidang, ya. Jadi bahaya tu sebenarnya tak sah. Kalau dia buat juga, maksudnya dia kena qada balik. Kenapa? Kerana solatnya tidak sah tanpa wuduk, atau tanpa ganti bagi wuduk. Solat tetap wajib buat, tapi dalam mazhab Syafi'i itu adalah solat hormat waktu nama dia. Jadi berapa hari tinggal, berapa waktu tinggal, wajib qada balik. Apa faedah dia nak kena qada balik kalau dah sah hari? Faedahnya tidak berdosa dan tidak termasuk golongan orang-orang yang melalaikan solat. Itu je. Dan dinamakan tinggalkan solat tadi itu dengan jalan uzur syar'i. Bukan tinggal, dia tak tinggal, tapi maksudnya solat dia itu termasuk kategori uzur syar'i, yang mana dia punya hukum wajib qada tapi tak wajib bersegera. Sunat bersegera. Maknanya dalam beberapa hari baru habis diqada, tak ada hal. Tak sama dengan orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, dengan tak ada usul syar'i. Qada punya wajib, bersegera qada tu wajib juga. Kalau dia melambatkan qada dia tu, berdosa setiap saat, setiap waktu tu. Maka atas alasan ni, ulama dalam mazhab Syafi'i jumhurnya menetapkan diharamkan buat sembahyang sunat apa pun selagi ada solat qada. Pendapat yang jumhur, yang kuat dalam mazhab Syafi'i.
maka di sana ada pendapat yang daif lah. Yang daif kata boleh juga, tapi sebenarnya sunat yang baik, yang nilai yang tinggi-tinggi seperti muakkadah, solat tarawihnya, solat hari rayanya, solat yang ni dia haruskan buat juga tanpa meninggalkan qada. Tapi yang ni, pendapat ni dia ambil daripada pendapat mazhab lain, mazhab Hanafi dan Hambali. Jadi dalam mazhab itu membolehkan sembahyang sunat, tapi tetap juga hukumnya berdosa. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i pula, mana yang ada dalam mazhab lain tu, kebiasaan ada juga dalam mazhab Syafi'i, tapi duduk kata daif. Cuma yang saya baca kitab-kitab ulama muktabar mazhab Syafi'i ini, tak ada yang mengharuskan, cuma mengharamkan. Mengharamkan sebarang solat sunat, mesti kena habiskan qada. Jadi macam mana Zah nak tarawih ni? Rugi lah. Masa tarawih tu niat qada, dapatlah pahala qada satu, pahala menghidupkan malam tarawih, malam Ramadan satu. Dan dia punya pahala qada tu lebih besar daripada pahala tarawih itu sendiri. Habis imam tak buat doa qunut, dah imam tak buat, kita mana boleh buat? Imam tak buat doa qunut, kita buat batal lah. Imam tinggalkan doa qunut, tak boleh berdoa qunut, sebab doa qunut tu kondisi sunat. Mengikut imam punya wajib. Itu sebab kita makmum. Itu dia panggil syarat sah kedua. Imam kalau buat sujud sahwi, makmum wajib buat, walaupun makmum tak salah apa-apa. Yang salah imam yang lupa, aku tak lupa. Kena juga, pasal wajib ikut tu. Makmum tak ikut, makmum batal, imam tak batal. Ada soalan lain? Ustaz, contohnya kita cakap tadi jangan buat sunat tarawih kan, kita buat sunat qada. Kita buat subuh, kita baca doa qunut yang pendek boleh? Allahumma firli ya Rabb. Baik, ada saya pernah dengar pendapat yang mengatakan harus. Contohnya dekat Mekah, Imam Mekah tu tak buat doa qunut, tapi dia punya masa nak turun sampai doa qunut tu panjang. Iktidal dia panjang. Jadi dalam mazhab Syafi'i, iktidal ni dia tak boleh lebih panjang daripada sujud, ataupun sama tara dengan sujud, hukumnya batas sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i, memanjangkan rukun yang pendek membatalkan solat. Duduk antara dua sujud lama, sujud sekejap je. Syaratnya tak ada usul syar'i lah. Kalau dia ada penyakit residu apa tu dah lain lah. Jadi maka ada pendapat ulama kontemporari mazhab Syafi'i juga, bukan ulama muqaddimin, ulama kontemporari, ulama moden, yang mengatakan harus. Bolehlah, sebab ada kadar masa untuk baca doa qunut, dan pada ketika itu imam tidak beralih rukun, maksudnya masih lagi berdiri. Jadi kita ada peluang untuk baca doa qunut. Jadi soalan ni tadi, kalaulah dia dah sujud, kita nak baca doa qunut tak boleh. Jadi kalau ada ruang boleh. Mengikut kaul inilah, kaul daif mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Ustaz, maknanya masa tarawih tu 2 rakaat, kita buat semua kita buat qada subuh sajalah. Ya, boleh juga qada lain, qada maghrib. Tapi lepas dia bagi salam terbangkit lagi. Apa nak ni? Sembahyang apa ni? Dah tak malu boleh je. Sekati aku lah, aku sembahyang maghrib lah. Lagi dia pening dengan mazhab apa kau ni? Padahal boleh je. Sembahyang fardu boleh mengikut sembahyang sunat, tak ada larangan. Sah sembahyang dia tu, sembahyang ba'diyah. Kita datang lambat ke masjid, kita jadikan dia imam. Kita tahu dia sembahyang sunat, kita berimamkan dia, kita sembahyang zuhur. Boleh. Dapat pada Jumaat. Wallahu a'lam. Lain? Ada tanduk, kita tak boleh buat sunat. Jadi macam-macam keadaan saya yang tak ingat, bukan tak ingat, maknanya saya keep on, saya sedang buat tanduk dah. Jadi sunat tu saya tak boleh buat dah. Soalan dia. Kalau ikut pendapat yang muktamad dan pendapat jumhur,
mazhab Syafi'i kata tak boleh buat sunat. Jadi macam mana saya ada sembahyang qada ni, maka kalau kita pegang pada pendapat yang kata tak boleh tadi tu, kita buat je lain qada tu. Tak kira lah waktu solat sunat mana pun buat qada. Duha buat qada, tahajud buat qada, tarawih buat qada. Jadi bagi saya ni fair dia macam ni lah kan, kita buat qada tu pun buat, kita dapat buat sunat tu sekali. Iaitu waktu sembahyang sunat tu tadi kita niat qada, dapat pahala. Macam puasa lah, puasa sunat Isnin Khamis, kita qada pada hari Isnin, dapat pahala qada puasa satu, dapat pahala sunat puasa hari Isnin satu. Dapat sekali tu. Tu ilmu. Contoh yang tak faham, kalau Zohor kan, kita tengok buat Zohor kan, lepas tu tengok sunat dulu. Ya. Zohor, lepas tu saya qada, lepas tu saya sunat. Ya. Jadi maknanya empat-empat ni saya kena buat qada. Lagi baik buat qada. Macam Zuhur dia ada qabliyah, ada ba'diyah. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas kan. Dia ada ghairu muakkad dengan muakkadan. Jadi kita gantikan dengan qada je semua. Boleh. Ada masalah. Lebih baik pun sebenarnya. Sebab bagi saya sebenarnya sunat itu ialah menampung fardu atau mencantikkan yang fardu. So dan fardu ni sebagai tiang utama dia lah. Solat fardu tiang agama. Jadi ibaratnya kalau sebuah rumah, tiang dan struktur rumah tu ialah fardu. So segala perhiasan-perhiasan tu adalah sunat dia. Jadi kita nak letak perhiasan ni mesti ada rumah. So rumah tak ada, nak letak perhiasan kat mana? Nak buat sunat, mana nak beli televisyen, belikan kerusi, tapi rumah tak ada, makna tak ada faedah. Lebih baik kita buat yang fardu tadi, kemudian dah habis baru kita buat yang sunat. Kalau tak ingat Ustaz, tak ingat bilangan qada kita, kita ambil bilangan yang kita yakin. Aku ni kadang on off lah. Anggaplah 1 tahun aku ingat nak qada 10 waktu contoh dia. So ada 30 tahun kalilah, ada berapa tu. Nanti dapat anggaran yang kita yakin, kita percaya ianya melebihi apa yang kita tinggal. Ya, tak apa, dia kalau lebih qada dikira pahala sunat. Tak rugi pun ya. Wallahu a'lam. Ni tadi saya selalu ni dalam solat subuh cuma imam akan tambah doa dalam. Imam tambah doa. Maknanya selepas solat imam masukkan doa. Sedangkan tidak bunga tu dalam solat yang tidak. Ya baik. Ada ketika doa yang dimasukkan doa tambahan pendek dan ada kalanya panjang. Contohnya qunut nazilah panjang juga kan. Dia doa tu panjang. Jadi dia ada kata yang masuk iktidal dalam tempoh iktidal. Dia melampaui jangkaan masa yang sepatutnya. Okey. Dia dasarnya rukun yang pendek tidak boleh, dengan kata tak boleh tu maknanya haram hukum dia, dilebihkan daripada rukun panjang. Dasar ni macam tu. Tapi bila ada doa, hilang larangan memanjangkan rukun yang pendek. Jadi sebab itu waktu i'tidal dimasukkan doa kunut, ditambah lagi. Maka selagi ada aktiviti penambahan pada doa kunut tu, hukum dia harus. Ya, doa kunut dah habis, dia tambah doa dalam bahasa Arab dan dia kena niat doa, tak membatalkan sembahyang. Walaupun dia menggunakan perkataan lain daripada wirid yang maksud dalam solat tu. Tapi oleh kerana dia kosadnya doa, maka boleh dipanjangkan sampai habis doa. Sebab tu kat Mekah kan panjang, setengah jam. Doa kunut dia kan panjang kan. Kalau musim-musim bulan Ramadan, dekat witir kan, tu dia. Jadi ke situ ada keharusan syarak. Yang tak harusnya apabila dia tidak ada
saja-saja nak memanjangkan rukun yang pendek, tak boleh. Jadi pastikan pula sujud dia tu melebihi daripada panjangnya rukun-rukun yang pendek. Tu kena pasti. Jadi iktibar orfiah dia macam mana? Pada sudut kebiasaan orfiah, pandangan orang banyak, iaitu rukun yang panjang tu sekira-kira dapat menghabiskan bacaan suratul Fatihah, dikir panjang. Kalau yang pendek, iaitu kurang daripada dia. Macam tu lah. Jadi kalau kita sujud, katakan 5 saat, kita i'tidal 4 saat je lah. Jangan mengatasi dia. Ibaratlah. Wallahu a'lam. Kalau dalam surah Al-Mulk kan, ayat penghabisan dia yang Allah Rabbul Alamin tu, boleh tak kita dalam solat kita baca kita baca yang Allah Rabbul Alamin tu di dalam solat? Dengan syarat baca tu bukan ketika bacaan surah lah, ke masa baca surah tu tak. Ataupun maksudnya kita baca ayat apa pun daripada ayat Quran ke ataupun doa ke, kalau lain daripada tempat bacaan surah, hendaklah qasad doa ataupun zikir. Kalau tak ada qasad itu batal. Sebut subhanallah pun batal. Kalau dalam surah yang lepas habis tu dia batal. Ya, kalau tak ada niat doa. Contohnya Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita akan baca doa Rabbi hasibni hisaban yasira. Niatnya kena doa tu. Kalau tak ada niat doa, satu huruf pun batal sebenarnya. Ya. Sama juga nak tegur imam, imam salah. Sebut subhanallah tu kena qasad zikir. Tak qasad zikir, batal sembahyang orang yang tegur. Imam tak batal, dia batal. Kan? Jaga. Sama juga sujud mesti dengan qasad, sujud sahwi. Tak ada niat untuk tak ada niat sujud sahwi, pergi sujud sahwi batal. Maksudnya tak ada qasad, dia qasad, menyahaja sendiri nak buat benda tu. Bukan habis. Okey. Minggu lepas, antara perkara yang menyebabkan putusnya mualat dalam bacaan suratul Fatihah ataupun rukun qauli. Suratul Fatihah tu dia ada 10 syarat sah. Di antaranya ialah mualat di antara satu kalimah ke satu ayat ke satu ayat. Jadi kalau dia putuskan mualat tu ada dengan sebab, contohnya dia bersin. Dia bersin, dia tersebut alhamdulillah. Dia tersebut, tak batal sebenarnya dia. Tapi bacaan Fatihah dia batal. Dia wajib ulang pada bismillah balik. Tak sama orang tu bersin, tak ada sebut apa-apa, dia bersin asyhur, dia tak ada sebut apa pun, boleh sambung dia bacaan mana, tak putus mualat. Itu dengan batuk tak putus mualat. Berdehem bukan pada tempatnya membatalkan sembahyang, tapi berdehem sebab nak betulkan makhraj, harus pada bacaan rukun saja. Bacaan sunnah tak boleh. Allahu a'lam. Tahan Ustaz. Berdehem tadi kau dah apa itu? Tahan. Kalau kata dia baca tak sampai, tapi bacaan yang dia baca tu bacaan sunat, maka tak boleh baca, rukuk sajalah, sah sembahyang tu. Ya. Dia nak juga batas sembahyang dia. Tabiat kan? Oh, itu memang imam pun sama tabiat dia. Kita wajib mufarakah. Kalau tak mufarakah sembahyang kita batal. Lepas tu wajib tegur dia, Imam tadi buat perkara yang batalkan sembahyang. Jadi ya imam tadi berdehem kan? Memang berdehem kan boleh lah, aku nak betulkan makhraj kan? Ya boleh hanya pada bacaan rukun. Taklah ustaz, aku cakap semua boleh. Kau imam. Masalah imam kepala batu. Kita ajar dia. Buka kitab Syekh Daud bin Abdullah Fatani dalam bab perkara yang membatalkan solat. Dekat sana dia hurai detail berkenaan dengan makhraj
menepati dua makhraj huruf atau dua bunyi makhraj huruf. Iaitu ha dengan mim. Ada ha, ada mim, batal. Walaupun tak ada makna. Ada soalan? Ustaz, kalau kita menguap tapi kita tutup mulut tu, kita pause sekejap, boleh? Pause. Ya, boleh. Boleh, tak putus mualat. Boleh sambung boleh. Dan memang kalau kita menguap ketika solat, Nabi suruh kita tahan. Sama ada letakkan tangan ke ataupun kan? Dah habis baru kita sambung bacaan boleh. Lain? Alhamdulillah Allah menawir qulubana bil hidayah kama nawata syamsul abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.